Assalamualaikum, selamat datang guys. So ini adalah video 90 minit sebelum bermulanya perlawanan, update terkini mengenai pasukan Sabah FC kita. Di mana setakat ni keberadaan kita, di mana setakat ni persediaan kita, adakah kita mampu untuk memberikan kesebelasan yang terbaik, adakah kita mampu untuk menampilkan persembahan yang terbaik untuk perlawanan ni. So itu kita akan bincangkan pada perlawanan ni. Dan yes, of course ada beberapa news terbaru yang amat mengejutkan juga. So itu adalah kesinambungan. Video ni adalah kesinambungan mengenai video head to head tersebut. Dan aku akan berkongsi dengan kamu sekali lagi mengenai berita yang kurang menyenangkan untuk persediaan perlawanan pertama Sabah FC menentang Pulau Pinang yang akan berlaku pada hari ini jam 5.45 petang di Stadium Lekas. Jadi tanpa buang masa, jom kita mulakan. Sebelum tu guys, minta tolong sama kamu dulu. Aku pergi stadium bawa anak aku lelaki umur 4 tahun bani. So ini first time aku buat. So bagi anda yang pernah membawa anak anda ke stadium, tolong lu share apa tips dia, apa yang perlu aku sediakan ni supaya dia entertain di sepanjang perlawanan tu. Kalau enggak, memang aku balik awal lah ni. Okey, jom kita sambung balik video. Jadi seperti mana aku, anda semua dan yang lain, dan kemungkinan besar ada yang tak tahu. So bad news untuk Sabah FC bagi persediaan perlawanan pertama ni adalah kita kemungkinan besar tidak akan turun tanpa dua tonggak utama kita, iaitu Sadil dan juga Roman Makado, kerana dikuatiri belum pulih sepenuhnya daripada kecederaan yang telah mereka miliki sewaktu perlawanan SMJ Cup tempoh hari. So ini adalah yang dikatakan oleh Ong Kim Sui sendiri, yang beliau masih lagi dalam proses pemerhatian untuk kedua-dua individu ni, di mana sebelum sepak mula 5.45 Ong Kim Sui akan memerhati sejauh mana kemampuan mereka, adakah mereka cergas sangat atau separuh cergas, akan disenaraikan dalam kesebelasan utama Sabah FC. Tapi kalau kita tengok daripada peristiwa tempoh hari untuk season lepas, di mana dikatakan Sadil cedera dan kemungkinan besar tidak akan turun dalam perlawanan, tapi last ada juga Sadil dimasukkan dalam kesebelasan utama. Cuma bezanya, sekiranya benda ini berlaku untuk Sadil dan juga Ramon, kemungkinan besar mereka hanya dimainkan pada 45 minit sahaja. Itu paling tinggi yang aku jangkakan yang mereka boleh main lah. Kalau tidak pun kedua-dua ini tidak akan disenaraikan langsung dalam kesebelasan utama Sabah FC, skuad Sabah FC bagi menentang Pulau Pinang ni. Dan aku menganggapkan benda ini adalah satu kerugian yang besar untuk kita sebenarnya, kerana ini adalah peluang pertama amat penting untuk kita mengutip tiga mata yang pertama. Walau macam mana pun aku memandang benda ini dari segi positif juga, di mana aku yakin ini adalah peluang yang terbuka untuk mana-mana player yang ada dalam Sabah FC sekarang ni untuk mengambil tanggungjawab tersebut, mengisi kekosongan tersebut. Dan ini adalah masa untuk mereka menyinar, membuktikan kepada OKS, membuktikan kepada penyokong-penyokong peminat Sabah FC yang siapa-siapalah yang akan dimasukkan ke dalam senarai tersebut mampu menggalas tanggungjawab tersebut. Walau macam mana pun, seperti mana aku katakan pada video sebelumnya juga, aku agak risau sekiranya tiada Sadil, tidak ada orang yang boleh menjadi as a player maker utama kita, kerana ini terbukti sekali lagi sewaktu perlawanan SMJ Cup tu, apabila Sadil tidak dapat disenaraikan, tidak kurang gol yang kita mampu lakukan. So adakah benda itu akan berlaku pada perlawanan ini? Itu akan kita dapat jawapan dia lah selepas berakhirnya 90 minit perlawanan tersebut. Satu lagi, selain pada Ramon dan juga Sadil, Damien juga tercedera dalam tempoh masa yang agak lama. So kita akan menggunakan Apek dan juga, kalau aku tak silap, biasanya memang si Ramzi lah akan dijadikan sebagai second goalkeeper dalam senarai sub nanti. Dan seterusnya, S. Kumaran juga adalah merupakan salah seorang yang injured juga dalam skuad Sabah FC ni. Okey, selain daripada cerita tu, ada juga para penyokong Sabah FC mengharapkan Stambo disenaraikan dalam kesebelasan utama untuk mengganti kekosongan tersebut. Tapi apa yang aku beritahu kamu di sini adalah posisi Stambo tidak seperti mana posisi yang diperlukan. Stambo bukan bermain di bahagian winger, Stambo bukan main di bahagian attacking. Tapi apapun, tapi Stambo dia main di defend dan juga defensive midfield. Tapi sekali lagi, Ong Kim Sui ni ada magic dia guys. Seperti mana kita nampak pada 2 musim lepas, dia boleh merubah kedudukan pemain tersebut dan meletakkan di posisi yang baru. Tidak mustahil dilakukan oleh OKS, kerana OKS tahu kemampuan pemain-pemain mereka, dan OKS punya target biasanya selalu akan mengambil satu pemain yang boleh beraksi di posisi yang berbeza. So itu adalah kelebihan yang ada untuk player-player Sabah FC sekarang.
Jadi itu sajalah perkongsian terbaru untuk perlawanan ni guys. Sekali lagi inilah merupakan satu kehilangan yang besar untuk aku dan aku believe kamu juga mempunyai fikiran yang sama. Tapi dalam masa yang sama aku mengharapkan siapa-siapa yang menggalas tanggungjawab tersebut dapat mempamerkan atau menggalas tanggungjawab tersebut dengan jayanya. So jumpa anda di Stadium Likas nanti pada jam 5.45 petang. Aku akan ke sana. Aku tidak akan buat watch along untuk perlawanan ini. Minta maaf semua pasal aku mau hadir ke Stadium Likas untuk perlawanan pertama Sabah FC dengan menggunakan jersey tagap kita. So guys, letakkan komen kamu di ruang komentar di bawah mengenai isu ni dan insyaAllah kita akan berjumpa di stadium. Assalamualaikum.